Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang kedua, segitiga dan poligon. Jadi pada hari ini kita akan menjawab soalan muka surat 78, okey, di dalam modul Jom ALK untuk tahun 2014. Seperti biasa, sebelum itu mari kita lihat apakah konsep dan langkah yang ada dalam menjawab soalan segitiga dan poligon ini. Okay, untuk soalan segitiga dan poligon ini, biasanya ia melibatkan beberapa bentuk, iaitu bentuk segitiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon dan oktagon. So ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan secara umum untuk menjawab soalan segitiga dan poligon. Iaitu yang pertamanya ialah jika segitiga itu diberi perimeter, maka kita akan bahagikan garisan itu kepada jumlah perimeter tersebut, ataupun segitiga diberi hipotenus dan bersudut tegak, jadi kita akan binakan segitiga tersebut berada di dalam separuh bulatan, ataupun segitiga diberi sudut puncak dan diberi tinggi atau panjang sisi, di mana kita akan melukis sudut yang bersamaan dengan sudut puncak di bahagian bawah tapak segitiga, ataupun segitiga diberi garisan penengah, di mana kita akan membahagikan ketiga-tiga sisi segitiga kepada tiga bahagian dengan menggunakan jarak 2/3 yang kita akan jawab sebentar lagi. Dan kita ada dua kaedah umum untuk menjawab soalan poligon. Pertamanya, jika diberi garisan panjang sisi, kita akan bahagikan dengan sudut 45-60, ataupun diberi bulatan terterap dan kita akan bahagikan garisan diameter dia kepada pembahagian mengikut bilangan sisi. Kalau 5, 5 lah. Kalau 8, 8 sisi. Dan ini adalah contoh konsep segitiga yang diberi perimeter, di mana dalam kes ini segitiga itu adalah jumlahnya adalah 13, iaitu 4 tambah 5 dan 6. Dan untuk itu kita akan bahagikan garisan itu kepada 13 bahagian, dan ke-13 bahagian tersebut kita akan dapat titik-titik pusat, itu 1 dan 2, untuk kita melukis separuh bulatan, di mana separuh bulatan akan bersilang untuk mendapatkan bucu segitiga A, B dan C. Selain daripada itu, kita juga ada bentuk soalan segitiga yang diberi hipotenus, di mana segitiga tersebut bersudut 90 darjah. Jadi kita akan binakan separuh bulatan ataupun bulatan penuh, dan segitiga tersebut berada di dalam separuh bulatan. Bagi segitiga yang diberi sudut puncak, pada asalnya ialah kita akan lukiskan sudut yang bersamaan dengan sudut puncak pada bahagian bawah. Kemudian kita akan bahagi duakan diameter bulatan, dan kita akan lukiskan bulatan di mana segitiga tersebut akan bersamaan dengan sudut puncak yang kita lukiskan. Dalam kes yang ini, kita akan lukiskan sudut di bahagian bawah bersama dengan sudut puncak. Kita lukiskan garisan 90 darjah, kita bahagi dua garisan A dan B, dan kemudian kita akan dapatkan kesilangan untuk kita lukiskan suatu bulatan, dan apa-apa segitiga yang kita lukiskan dalam bulatan tersebut adalah bersamaan dengan sudut puncak yang dikehendaki. Hari itu dah hujan jadi tak apa, kita teruskan. Selain daripada itu, untuk menjawab soalan ini juga kadang-kadang diberi tinggi segitiga. Jadi kita akan lukiskan dengan ketinggian H, dan kemudian kita akan potong bulatan tersebut dengan ketinggian H. Jadi mana-mana segitiga yang berada pada ketinggian tersebut, sudut puncaknya adalah sama dengan sudut puncak yang dikehendaki di dalam soalan. Kalau tak faham tak apa, kita lihat di belakang seterusnya lagi. Selain daripada itu, kita juga ada segitiga diberi garisan perpenjuru atau garisan penengah, iaitu daripada A pergi ke bahagian tengah C dan D dan seterusnya. Di mana garisan penengah ini, atau garisan perpenjuru ini, jarak yang paling panjang bagi setiap garisan adalah 2/3. Iaitu antara A ke H itu jaraknya 2/3. A,
2/3 CC dan 2/3 BB. Jadi langkah pembinaannya biasanya kita akan lukiskan separuh bulatan dengan berpusat pada titik A. Dengan berpusat pada titik A, kita akan lukiskan separuh bulatan. Itu adalah jarak-jaraknya 2/3 AA, 2/3 BB dan 2/3 CC. Jadi kita akan lukiskan separuh bulatan tadi dengan berpusat pada titik A. Okay. Kemudian kita akan dapat titik H dan X, di mana berpusat pada titik X kita akan lukiskan dengan jarak 2/3 BB. Dia kena terbalik. Kalau sebelah kanan 2/3 BB, sebelah kiri 2/3 CC. Dia tidak boleh sama. Dan kemudian kita tinggal sambungkan sahaja titik A, B dan C yang kita perolehi. Okay. Itu adalah serba ringkas berkaitan dengan teori ataupun konsep dan langkah-langkah asas untuk mendapatkan pembinaan segitiga poligon. Jadi kita teruskan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan muka surat 78, iaitu bagi soalan segitiga diberi garisan penengah. Langkah yang pertama, dia akan beritahu dalam soalan, okey, garisan penengah BB panjangnya 85 dan CC panjangnya ialah 110. Jadi kita akan bahagikan garisan, tapi sebelum itu kena lukis dululah garisan tersebut. Kita seeloknya kita lukiskan di sini. Panjang BB dia ialah 85. Dan panjang garisan CC ialah 110. Okey. Jadi ini adalah garisan B dan B. Dan ini adalah garisan C kecil. Okay, di mana kita akan bahagikan garisan BB, C dan AA kepada 3 bahagian. Jadi untuk bahagikan garisan, kita akan lukiskan garisan condong. Dengan menggunakan jangka lukis, kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Begitu juga pada BB. 1, 2 dan 3. Begitu juga pada CC, kita akan bahagikan juga kepada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Bahagian yang terakhir kita akan sambungkan ke hujung AA. Itu juga dengan bahagian terakhir pada garisan BB dan juga CC. Dan kita selarikan pada bahagian-bahagian yang lain. Okay, jika kita lihat di sini, setelah kita bahagikan garisan A dan A kepada 3 bahagian, kita akan dapat titik H di sini, iaitu jarak A pergi ke H ialah 2/3. Itu 2/3 apa? 2/3 daripada A.
Itu kita pelajari dalam teori tadi. So, ini adalah jaraknya 23 AA. Dan mana di sini adalah H. Okey. Jadi kita akan menggunakan dengan berpusat kecil ni, yang paling panjang ialah di sini. Jadi ini adalah 2/3 cc. Jadi seperti yang cikgu dah terangkan dalam konsep sebentar tadi, kalau sebelah sini 23 BB, maka sebelah sini mesti 23 cc yang kita akan lukis nanti. Okey. Jadi pada titik H kita akan ambil jarak 2/3 BB. Jadi kita ukur jarak 2/3 BB pada lukisan kita. Okey. Dan berpusat pada titik H, kita lukiskan dengan jarak 2/3 BB. Kalau jarak daripada H sini ke sini adalah 2/3 BB, jadi pada titik X, kita akan ambil jarak yang sebaliknya, iaitu 2/3 cc. Panjangkan sedikit. Okey. Dan kita akan dapat, kita pangkahkan titik persilangan, itu adalah titik B. Okey, seterusnya kita tahu jarak daripada H pergi ke titik C, jaraknya 2/3 cc. Jadi kita ukurkan jarak 2/3 cc. Dan berpusat pada titik H, kita lukiskan satu lengkung. Dan untuk mendapatkan titik C, kita tinggal sambungkan sahaja antara titik B yang kita perolehi melalui titik A dan panjangkan ke lengkung persilangan tersebut. Dan ini akan memberikan titik C. Sambung titik A, B dan C.
Sekian untuk soalan muka surat 78. Selamat bertemu kembali.